Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. InsyaAllah pada hari ini kita teruskan dalam bab yang kedua daripada kitab Tauhid dalam kitab Sahihul Bukhari. Qala al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari rahimahullah, babu qaulillahi ta'ala qul ud'u Allaha aw ud'u ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, qul ud'u Allah, katakan wahai Muhammad, kalian berdoa dengan menyeru nama Allah, awid'ur Rahman, atau kalian berdoa dengan menyeru nama Ar-Rahman. Ayyamma tad'u, mana-mana satu nama yang kamu seru, falahul asmaul husna, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang banyak yang sempurna. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila, dan jangan kamu jaharkan doa kamu, begitu juga jangan kamu perlahankan, hendaklah ia berada di antara keduanya. Ayat ini dijadikan oleh Imam Bukhari rahimahullah sebagai tajuk bab. Imam Bukhari kadang-kadang letakkan bab dengan tajuk, kadang-kadang dengan ayat Al-Quran, juga sebahagiannya dengan lafaz sebahagian daripada hadis, dan kadang-kadang dikosongkan, hanya disebutkan bab, lepas tu kosong, tak ada apa-apa komen. Kerana tiap-tiap bab itu mempunyai maksud yang tersedia oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dalam tajuk ini, beliau bawakan ayat Quran tentang ayat suratul Isra ayat 110 ini, yang menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sempurna, dan kita dibenarkan untuk berdoa dengan mana-mana nama tersebut. Ayat ini tersebut asbab nuzul dalam riwayat Ibnu Mardawai, namun dengan sanad yang dhaif. Artinya ada asbab nuzulnya dengan sanad yang dhaif. Apabila asbabun nuzul
sanadnya dhaif dan maknanya tidak salah, maka boleh kita istishhad dengannya. Dengan sanad yang dhaif, riwayat Ibnu Mardawai dalam kitabnya meriwayatkan dengan sanadnya, meriwayatkan bahawa pada suatu hari kaum musyrikin dengar Nabi SAW berdoa, Ya Allah, Ya Rahman. Mereka berkomentar, mereka kata Muhammad mengajak kita menyembah Tuhan yang satu, tapi dia sendiri menyeru dan memanggil dua Tuhan, Ya Allah, Ya Rahman. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Al-Quran, Qul ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Serulah dengan nama Allah atau nama Ar-Rahman, nama mana saja yang kalian seru, Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak nama-nama yang sempurna. Jadi kalimah Allah dan Ar-Rahman, nama Allah dan nama Ar-Rahman disebutkan di sini kerana menjawab persoalan kaum musyrikin atau menjawab kekeliruan yang berlaku pada pemahaman kaum musyrikin, dan Allah mengumumkan bahawa nama Allah itu banyak. Falahul asmaul husna. Apa tujuan Imam Bukhari rahimahullah tuliskan tajuk ini, letakkan ayat ini sebagai tajuk, kemudian datangkan dua hadis selepasnya? Macam-macam tafsiran ulama, kerana kita nak tahu maksud buku-buku yang mencatatkan tentang ini, tengok pada syarah, macam-macam syarah, dan semuanya tertumpu pada Al-Asma'ul Husna. Antara ulasan yang paling menarik yang saya baca kitab Ibn Battal, Fathul Bari oleh Ibn Hajar, Fathul Bari, Ibn Rajab, juga kitab Al-Qastalani yang sempat saya baca beberapa syarah. Antara yang paling menarik syarah Syekh Abdullah Al-Ghunaiman, Syekh Hafizahullah, syarah moden lah. Dan beliau juga mengambil istifadah daripada syarah-syarah sebelumnya seperti syarah Ibn Battal, lebih kurang sama, tapi beliau kata daripada kajian beliau selepas beliau lihat tajuk dan juga hadis yang dibawa oleh Imam Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari ingin menegaskan bahawa nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah suatu nama yang istimewa dan sempurna, dan ia adalah nama khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perkongsian dan persamaan dengan nama makhluk. Nama Allah Subhanahu wa taala nama yang sempurna, nama yang Al-Husna, memiliki kesempurnaan yang mutlak dan tidak ada perkongsian dengan makhluk, walaupun terdapat beberapa sifat yang terkandung dalam nama-nama Allah itu disabitkan juga pada makhluk. Dari mana beliau dapat? Beliau kata dua hadis yang dibawa oleh Imam Bukhari rahimahullah selepasnya menceritakan tentang sifat Allah dan sifat makhluk yang berkongsi nama dan sifatnya. Hadis pertama tentang sabda Nabi SAW. Nabi bersabda, la yarhamullahu man la yarhamun nas. Allah Subhanahu wa taala tidak merahmati orang yang tidak merahmati manusia. Jadi Allah merahmati, manusia merahmati. Dan tajuk sebut Ar-Rahman. Ar-Rahman nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam nama Allah mengandungi sifat rahmah. Kemudian sifat itu disyarahkan bahawa Allah tidak merahmati orang-orang yang tidak merahmati sesama manusia.
Kata Syekh, tujuan Imam Bukhari nak beritahu bahawa nama Allah Ar-Rahman adalah khas bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga nama-nama yang lain, kalau ada perkongsian dari segi istilah dan bahasa, ia perkongsian yang tidak melazimkan tashbih. Jadi bahasa mungkin sama, tetapi sifat sangat berbeza. Ini yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Ghunaiman hafizahullah. Sebahagian daripada ulama masyarakat, tajuk ini berkaitan dengan tajuk ta'addudul qudama, bahawa dinafikan nama Allah yang banyak melazimkan ta'addudul qudama, dan juga melazimkan sifat-sifat Allah itu adalah makhluk. Apa maksudnya? Kaum Mu'tazilah, Jahmiyah dan semua ahli kalam, mereka semua bincangkan tentang sifat pertama yang dibincangkan dalam perbincangan ilmu kalam mereka adalah sifat wujud. Dan sifat yang dibincang bersama dengannya, wujud Allah itu ialah tunggal. Dan sifat Allah itu qadim. Ada kata wujud, qidam. Allah tu wujud, Allah tu qidam. Allah ada. Dan wujud Allah tidak dimulai oleh satu permulaan, iaitu qadim. Tidak ada awalnya. Sesuatu yang qadim, tidak ada permulaan, melazimkan ianya adalah esa. Jadi kalau kita sabitkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud, dan wujud Allah itu qadim, iaitu mencipta yang satu-satunya qadim, dan tidak ada yang lain kecuali dicipta olehnya, maka kita wajib mengisbatkan bahawa yang qadim itu hanya satu. Maka Allah itu sifatnya tunggal. Sekiranya kita isbatkan juga Allah itu berkuasa, melihat, berkata-kata, ataupun mengisbatkan nama Allah yang mengandungi sifat Allah, Allah itu Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Quddus, itu pun qadim, artinya telah berlaku qadim yang berbilang-bilang. Maka mustahil ada qadim yang berbilang-bilang. Jadi mereka menafikan sifat dengan logik tersebut. Yang qadim hanya Allah. Kalau Allah itu qadim, dan juga sifat-sifat Allah yang lain itu qadim, sama ada sifatnya sendiri ataupun nama-nama Allah yang mengandungi sifat, itu pun qadim, artinya berlakulah ta'addudul qudama. Berbilang-bilang sesuatu yang qadim, dan itu mustahil. Atas alasan itu mereka menolak sifat. Bagi Jahmiyah, mereka kata sifat pun tak boleh disifatkan bagi Allah. Tak boleh kata Allah tu wujud, dan Allah tu qadim, sifat-sifat Allah pun qadim. Tak boleh. Jadi kalamullah adalah makhluk, bukan qadim. Allah ciptakan. Begitu juga nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kaum Jahmiyah menafikan nama, menafikan sifat, juga menafikan nama. Mu'tazilah kata takkan nafikan nama. Allah sebut dengan jelas nama-nama banyak dalam Quran Al-Karim. Dan nama banyak tidak melazimkan banyak zat. Nama banyak kepada satu. Jadi mereka kata yang kita kena tolak hanyalah sifat. Allah tak ada sifat. Allah ada banyak nama, tapi sifat Allah tak ada. Allah wujud dengan nama-namanya. Nama Allah banyak.
Allah wujud berserta nama-namanya. Jahmiyah kata Allah wujud, jangan sebut nama Allah. Nama Allah je terima. Mu'tazilah kata Allah wujud berserta dengan nama-namanya, tapi nama-namanya jangan bagikan makna, yang bagi sifat. Mereka tolak sifat dan segala makna yang terkandung dalam nama-nama Allah. Kemudian datang ahli kalam selepasnya lebih baik sedikit. Mereka menerima sebahagian daripada sifat, tolak sebahagian daripada sifat. Mereka menerima sifat-sifat yang dikatakan tidak berjisim, iaitu yang tidak beranggota, tidak berjisim, tidak berjuzuk. Sifat-sifat yang mereka kata, mereka fahami sebagai sifat ma'ani, iaitu sifat sesuatu yang wujud tapi tidak boleh ditunjuk, sesuatu yang wujud secara makna, kewujud-wujud. Jadi Allah tu berkuasa, kuasa tak nampak kuasa, tapi Allah berkuasa tapi bukan dengan anggota badan dan sebagainya. Allah melihat bukan dengan mata, Allah mendengar bukan dengan telinga, Allah berkata-kata bukan dengan tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berlafaz. Ini logik golongan ahli kalam selepasnya di kalangan kullabiyah, Mu'tazilah, kullabiyah, al-Asy'ariyah, al-Maturidiyah dan sebagainya. Mereka menerima sebahagian bersifat dan menolak sebahagian pada sifat. Jadi apa yang diajarkan oleh kumpulan ini, mereka isbatkan sifat-sifat yang boleh diterima. Ada yang terima kumpul semua sekali jadi 20. Ada yang syarahkan daripada 20 itu asalnya pada 7 sifat ma'ani. Yang lainnya adalah pelengkap kepada atau syarah terhadap sifat ma'ani. Ada yang isbatkan 3 sifat, ada isbatkan 8 sifat. Maturidiyah isbatkan sifat ma'ani itu 8. Qudrah, iradah, ilmun, hayah, sama', basar, kalam dan idrak. Sebahagian Mu'tazilah sabitkan 3 sifat, ilmun, qudrah dan iradah. Dia kata ini sifat yang lazim sebagai macam-macam perbincangan, namun semuanya berasaskan kefahaman, berasaskan mafhum mereka terhadap sifat dengan logik mantik yang ada dalam kepala mereka. Jadi ada yang syarahkan ayat ni begitu, dia kata ayat ni menolak golongan yang tolak sifat dengan alasan bila terima Allah ada sifat atau ada nama Allah Subhanahu Wa Taala akan terjadinya, akan melazimkan ta'addudul qudama. Maka Imam Bukhari nak rad pandangan ini. Ini. Sebenarnya lebih kurang yang pertama je, cuma dia syarahkan dengan gaya bahasa ilmu kalam. Macam mana pun, bila kita tengok ayat Quran, tengok pada hadis, kita dapati bahawa cara yang syarah yang kedua tu lebih mudah untuk perkaitan antara tajuk dengan bab, hadis dengan bab itu, dengan menggunakan cara kedua tu lebih mudah untuk difahami. Artinya Allah ada banyak nama tapi zat Allah hanya satu. Allah ada banyak sifat, zat Allah hanya satu. Semua nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah adalah sempurna, tidak sama dengan makhluk, dan sangat sempurna dan tidak sama dengan makhluk. Sifat-sifat makhluk yang ada persamaan dengan nama Allah dan sifat Allah, nama-nama makhluk dan sifat-sifat makhluk yang ada persamaan dengan nama-nama Allah dan sifat Allah hanyalah perkongsian secara bahasa, bukan perkongsian hakikat. Makhluk, sifat pada makhluk selayaknya baginya, bagi Allah sifat selayaknya baginya. Kita kata budak tu kuat, Masya Allah. Tengok budak tadika main, budak tu kuat. Dia kuat, bukan berarti dia kuat, main lawan dengan aku. Dia pesilat kebangsaan nak lawan dengan kanak-kanak. Tak, kalau kata budak tu kuat selayaknya bagi sifat seorang kanak-kanak. Kalau kita puji atlet di padang,
Kita kata dia kuat selayaknya bagi atlet di padang. Nak cari atlet international, mana juara dunia, mesti kuat selayaknya baginya. Sifat itu tidak boleh difahami sifatnya kecuali difahami mausufnya. Maka apabila yang mensifati sifat itu adalah makhluk, sifat itu selayaknya bagi makhluk. Makhluk ini penuh dengan kekurangan, makhluk ini serba-serbi memerlukan kepada yang lain, maka itu sifat makhluk. Tapi suatu sifat itu kalau Allah Subhanahu wa taala sifatkan kepada dirinya, ialah sifat sempurna selayak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ahli sunnah tidak mempedulikan cara faham jisim tak jisim, tak ada qudama, atau mereka tak pedulikan itu. Mereka yang pedulikan akidah mereka. Kalau Allah kata, mereka beriman. Kalau Allah nafikan, mereka nafikan. Kalau Allah tak kata, Allah tak nafikan, mereka tak bincangkan. Itu ahli sunnah wal jamaah dalam isbat. Habis ustaz tak bincang, ustaz nak cerita je, bincangkan juga kan orang kata. Ya, bab isbat. Tapi dalam bab jawab syubhah, untuk menjawab syubhah, atau bab untuk menerangkan, atau bab untuk beristidlal, ataupun dalam perdebatan, kita bincangkan. Bukan kita jahil tentang, bukan kita tak faham apa yang mereka bincangkan, bukan kita tak belajar, bukan kita tak tahu. Sebetulnya perbincangan ilmu akidah ni, satu dalam maqam isbat, nak isbatkan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah mudah. Tapi perbincangan yang panjang, yang rumit apabila nak berdebat dengan kesilapan, kesalahfahaman, malah kesesatan yang berlaku. Menyebabkan seorang yang pakar dalam ilmu akidah itu bukan sahaja memahami akidah, tapi juga mampu menjawab segala syubhat. Jadi, kenapa perbincangan panjang? Kata tak nak bincang tapi bincang juga. Ya, kerana maqam yang dibicarakan bukan sahaja dalam maqam isbat, tapi kita kadang-kadang maqam rad. Kalau nak rad kepada pemahaman-pemahaman ini, kita perlu bincangkan dengan bahasa mereka, gaya mereka, namun tidak mengorbankan prinsip atau tidak melakukan kesalahan sehingga menjadi bola tanggung untuk ditolak terhadap manhaj salaf. Sebab itulah yang nak bicara tentang syubhat, nak rad, hendaklah dari orang-orang yang mampu. Dan untuk orang awam, ataupun penuntut ilmu yang awal, cukuplah untuk kita belajar dan sampaikan dakwah dalam bab isbatkan segala perkara yang Allah isbatkan, nafikan segala perkara Allah nafikan, dan jangan masuk campur dalam bab perkara yang tak dibincangkan. Itu adalah lebih selamat. Baik. Hadis Allah kata Imam Bukhari rahimahullah, bab quridu Allah awid ar-Rahman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kemudian beliau bawakan hadis untuk memahamkan kita maksud beliau. Apa hadis dibawa? InsyaAllah kita hari ini habiskan tajuk ni, ada 2 hadis saja kita habiskan hari ini insyaAllah. Qala, iaitu Imam Bukhari berkata, qala haddathana Muhammadun, telah menyampaikan hadis ini pada kami Muhammad. Siapa Muhammad? Dah berapa kali Muhammad kita tengok? Sebelum ni pun jumpa Muhammad. Tuan-tuan, kita tengok perawi hadis sebelum ni. Jom. Kena tengok kat matan je. Ini ada syarah dia. Okey. Tengok pada matan. Muhammad banyak. Syekh Imam Bukhari ramai nama Muhammad. Haddatsana Muhammad. Okey. Kita tengok pada hadis pertama,
hadis kedua Muhammad, beliau sebut Muhammad bin Bashar. Okey, clear. Beliau dah letakkan bin. Hadis ketiga hadatsana Ismail. Yang keempat haddatsana Muhammad. Kemudian haddatsana Ahmad bin Saleh. Kan? Kat situ Muhammad. Hari ni haddatsana Muhammad juga. Sana kita kata Muhammad bin Hayya Az-Zuhli. Sini Muhammad yang mana? Dia kata Muhammad bin Salam. Macam mana boleh tahu ya Muhammad? Dan ada Muhammad lain lagi. Tuan-tuan, kalau yang kita yang awam ni, yang kita bukan ahlinya, kalau orang nak, katalah ada orang ni nak palsukan hadis, kan? Dia nak palsukan hadis, nak pilih nak letak nama apa pun susah. Ilmu hadis ni dia orang yang pakar tentang hadis sekalipun, dia nak tipu letak nama pun tak boleh. So, sanad ni takkan mampu takkan ada orang yang mampu cipta sanad. Sebutlah nama apa pun sekali pun pelik. Kan terbalik. Semua nama tu orang kenal. Zaman dia hidup dia, siapa guru, siapa murid. Nama perkongsian nama tu banyak. Jadi nak tahu nak ilmu hadis ni mesti kena rujuk pada pakar. Satu kita tengok hadis ini, dia kata haddatsana Muhammad, kita tengok riwayat-riwayat yang lain, kumpulkan riwayat. Oh, ada dalam riwayat Abi Dzar sebut Muhammad bin Salam atau Muhammad bin Salam. Baru kita kat sini Muhammad bin Salam, Muhammad bin Salam. Baru kita temukan satu lagi gurunya. Haddatsana Muhammad. Kemudian kata Muhammad akhbarana Abu Muawiyah. Cek anak murid Abu Muawiyah, ya, Muhammad bin Salam antara murid kanan Abu Muawiyah. Oh, tahulah. Sebab tu Imam Bukhari tak payah letak bin. Tak payah letak bin. Orang tengok Abu Muawiyah, tahu ni Muhammad bin Salam. Siapa tahu macam ni? Kenapa tak tulis penuh? Bukalah syarah. Belajarlah ilmu hadis. Dan ilmu hadis antara ilmu yang seni. Satu seni yang perlu kita rujuk pada ahlinya. Kalau saya memang tak ahli lah. Tahu nama-nama ni bukan sebab yang saya mahir. Kaji, study dulu sebelum nak ngajar. Kalau orang tiba-tiba buka sanad tunjuk kat saya, pening kepala. Memang kena study. Walaupun belajar dalam bidang hadis, memang tak mampu hafal semua nama-nama perawi hadis. Bukan cakap tak mampu semua, sikit pun lupa. Yang sikit pun lupa. Jadi tahu ni sebab apa? Sebab bila kaji tengok, dan itulah yang disebutkan. Kenapa Muhammad kata Muhammad Az-Zuhli, sekarang kata Muhammad bin Salam, perlu dijamakkan riwayat. Tengok kadang-kadang Imam Bukhari letakkan tidak nama je. Cek kat Sahih Bukhari semua. Kadang-kadang hadis berulang. Macam hadis ni berulang. Dalam Kitabul Adab dah ada. Kitab hadis ni, dalam Kitabul Adab hadis ni dah ada. Imam Bukhari sebut Muhammad bin Salam. Muhammad bin Salam contoh. Kan? Sini saya tak sempat cek Kitabul Adab ni, tidak, sebab saya baru tengok di tahqiq kata Kitabul Adab. Kita cek Kitabul Adab. Tapi yang saya sempat cek riwayat Abi Dzar, salah satu perawi Bukhari, sebut Muhammad bin Salam dan Muhammad bin Salam. Jadi kita tahu itulah Muhammad bin Salam atau Muhammad bin Salam. Akhbarana Abu Muawiyah. Ma'ruflah Muhammad bin Khazim. Abu Muawiyah. Hari ini tak ada yang dhaif, semua thiqah. Jadi tak bincangkan tentang kedudukan mereka dalam riwayat hadis. Anil A'mash, daripada Al-A'mash. A'mash ni kena hafal nama dia. So kita akan jumpa banyak kali. Macam mana Muhammad bin Bashar, Gundar, Al-A'mash. Ini nama-nama siapa pernah belajar hadis saja yang mana orang yang tak tahu nama ni macam tak pernah belajar hadis. Al-A'mash, nama beliau Sulaiman bin Mihran Al-Kufi. Sulaiman bin Mihran. Orang belajar hadis tak mungkin dia hafal semua nama rawi. Tapi kalau kata Muhammad bin Syihab, tak tahu siapa, itu bukan pelajar hadis. Itu tokoh-tokoh utama. Macam orang belajar, orang berada dalam bidang
fiqh, tak kenal siapa Imam Syafi'i. Tak mungkinlah. Tak mungkin tak kenal imam-imam besar. Kalau yang syekh sekian dan sekian tak kenal, mungkinlah. Jadi kita takkan mampu kenal semua syekh ramai. Tapi kalau Imam Syafi'i kita tak kenal, Imam Malik tak kenal, Imam Hanafi tak kenal, bukan ustaz lah tu. Dia bukan ustaz. Tak mustahil seorang ustaz tak kenal imam yang 4 contoh. Tak kenal Kutubus Sittah. Begitu juga mustahil bagi seorang pelajar hadis tidak mengenal Al-A'mash. Al-A'mash ulama besar Kufah, Sulaiman bin Mihran Al-Kufi. An Zaid bin Wahb Zaid bin Wahab Al-Hamdani Al-Kufi. Wa Abi Zabyan Husain Ibn Jundub Al-Kufi. Sanad ni semua Kufi kecuali Muhammad bin Salam. Tak pasti Muhammad Salam ni nisbah atau dari mana, tapi yang atas semua Kufi. Al-A'mash Muawiyah, Al-A'mash, Zaid bin Wahab, Abi Zabyan, semua ni Kufi, orang Kufah. Sebab apa? Sebab memang Jarir bin Abdullah, perawi hadis ni, beliau pernah berada di Kufah. Wa Abi Zabyan Husain, Sad bukan Sin, Husain Ibn Jundub Al-Kufi. An Jarir bin Abdullah Al-Bajali, sahabat mulia, sahabat Nabi SAW. Jarir bin Abdullah Al-Kufi atau Al-Bajali, Al-Kufi pula. Jarir bin Abdullah Al-Bajali, beliau daripada Qahtan, Arab Qahtan. Dan banyak cerita menarik berkaitan dengan Jarir bin Abdullah. Beliau ni datang masuk Islam masuk Islam di akhir hayat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dari segi tempoh bersama dengan Nabi tidak lama seperti sahabat-sahabat yang lain. Tapi ketika beliau datang dengan gah, Nabi SAW bentangkan rida untuk menyambut kedatangan beliau, dan beliau masuk Islam, balik semula menyeru kaumnya kepada Islam, datang disambut oleh Rasulullah, pergi mengislamkan ramai orang, dan beliau Nabi dah buka kota Makkah. Nabi utuskan Jarir untuk menghancurkan berhala Zulkhalasah atau berhala yang disembah oleh kaum Qahtan daripada Bani Daus. Dan beliau ini dikenali antara lelaki paling handsome pada zaman Nabi SAW. Dipanggil Yusuf hadhil ummah. Nabi Yusuf umat ni siapa? Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Memang gelaran beliau Yusuf hadhil ummah. Nabi Yusuf umat ni, orang panggil semua handsome. Sangat handsome dan tinggi. Kalau naik kuda, kaki dia sampai, dia naik kuda, kaki dia panjang, jejak dia ke tanah. Orangnya tinggi, handsome. Ni Jarir bin Abdullah. Masa berlakunya konflik antara Sayyidina Ali dan Muawiyah, beliau jadi wakil rundingan. Sayyidina Ali kirim untuk jumpa dengan Muawiyah. Tapi bila konflik makin meruncing, beliau tinggalkan, tak ikut mana-mana. Beliau antara yang meninggalkan, yang tidak terlibat dalam
konflik. Tapi walaupun beliau pada asalnya adalah wakil Sayyidina Ali untuk berbicara dengan Sayyidina Muawiyah. Baik, ini sanad. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yarhamullahu man la yarhamun nas. La yarhamullahu man la yarhamun nas. Allah Subhanahu wa taala tidak merahmati siapa-siapa yang tidak merahmati manusia. Atau Allah Subhanahu wa taala tidak belas kasih terhadap orang yang tidak belas kasih terhadap manusia. Hadis ni dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, disebutkan man la yarhamun nas la yarhamahullah. Makna sama, tapi lafaz dia, siapa yang tak belas kasih pada manusia, Allah tidak akan belas kasih dengan dia, atau tidak belas kasih dengan dia. Dalam riwayat Tabrani disebut man la yarhamu man fil ardi la yarhamuhu man fis sama. Siapa-siapa yang tidak merahmati yang ada di bumi, dia tidak dirahmati oleh yang di langit. Siapa yang di langit? Ya? Riwayat yang lain semua sebut Allah. Riwayat ini sebut yang di langit. Siapa? Clear. Hadis yang sama. Dalam riwayat Abu Dawud, Tirmizi dan Al-Hakim, Nabi bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah yang ada di bumi, pasti kamu akan dirahmati oleh yang ada di langit. Dan riwayat lain, man la yarhamul muslimin lam yarhamahullah. Ini dari riwayat yang lain. Semua ini menunjukkan bahawa satu, Allah sabitnya sifat rahmah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat rahmah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat rahmah juga sifat makhluk. Makhluk pun ada sifat rahmah. Allah kata Allah dan kumpulkan semua, ada lafaz kata rahmatilah yang di bumi, pasti akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmatilah yang di bumi, pasti dirahmati oleh yang di langit. Allah tidak merahmati orang-orang yang tidak merahmati manusia. Semua lafaz yang bahawa sifat rahmah sabit pada Allah Subhanahu wa taala, sabit pada makhluk. Namun sifat tersebut tidak sama. Tidak sama dari segi hakikat. Sama dari segi asas sifat atau makna sifat tersebut secara umum. Perkongsian makna yang umum. Okey. Jadi sifat rahmah makhluk ke sifat khalik? Sifat rahmah sifat khalik dan sifat makhluk. Okey, soalan. Dalam satu hadis disebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala mencipta 100 rahmat. Betul? Allah cipta 100 rahmat dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu rahmat ke atas muka bumi. Dengan satu rahmat tersebut segala makhluk berkasih sayang. Dan 99 ada di sisinya. Lafaz ini
Sahih Bukhari. Ya, tengok di sini. Lafaz dia kita baca. Inna Allaha khalaqar rahmata yawma khalaqaha mi'ata rahmah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan rahmat pada hari diciptakan rahmat ada 100 rahmat. Fa amsaka 'indahu 99 rahmah. Allah simpan padanya atau tahan padanya 99 rahmah. Wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahidatan, dan dikirimkan kepada seluruh rahmat itu dengan satu rahmat yang ada. Satu rahmat itulah yang nampak ada, kita boleh berkasih sayang, kesian, adanya kasih sayang antara manusia dengan manusia, manusia dengan binatang, binatang dengan binatang dan sebagainya. Soalannya, hadisnya panjang soalannya. Kat sini kata Allah ciptakan rahmat, yang Allah turunkan satu, tak ada masalah dah. Yang Allah simpan padanya 99 tu, artinya rahmat ini makhluk. Betul? Allah kata Allah ciptakan rahmat. Jadi rahmat ni makhluk ke sifat Allah? Kalau sifat Allah bukan makhluk, tapi Allah kata Allah ciptakan rahmah. Hadis sahih Bukhari. Dia nak carah macam mana? Kat sini saya tengok, saya suka cek kat YouTube. Dia tekan, ada yang terlanjur salah syarah. Allah ciptakan rahmat, Allah, sifat rahmat yang ada pada Allah itu 99. Makhluk ni hanya satu. Jadi Allah Maha Rahman. Tak. Fa amsaka indah. Allah tahan di sisinya. Bukan sifat Allah. Itu rahmat Allah. Sifat Allah tidak ada perkongsian. Allah tak cipta. Yang 100 ni semua makhluk. Cuma 99 itu Allah tahan untuk diberikan di hari akhirat. Allah rahmat Allah 1% Allah berikan di dunia ini daripada zaman Adam AS sampailah akhir dunia. Satu rahmat, 99 lagi Allah SWT berikan di hari akhirat. Clear? Jangan pula bila baca surah rahmat depan ni kita rasa pening pula, rahmat ni makhluk Allah ke? Jadi dia akan alasan-alasan ini dijadikan oleh golongan Mu'tazilah, kata, rahmat kamu percaya pula Allah cipta, tapi sifat kalam kan tak percaya pula makhluk. Apa punca Mu'tazilah? Dia kata kalamullah tu makhluk. Dia kata kalamullah tak sama dengan kalam manusia. Bila tak sama artinya apa? Tidak bersuara, tidak berlafaz. Kalau tak bersuara, orang tanya macam mana Musa dengan suara Allah SWT? Musa bercakap dengan siapa? Nabi bercakap dengan siapa ketika Isra' Mi'raj? Musa bercakap dengan siapa ketika di Tur Sina? Jibril bercakap dengan siapa ketika terima wahyu? Jadi mereka kata Allah cipta suara untuk didengari oleh Musa. Allah cipta suara untuk didengari oleh Jibril. Allah cipta suara. Ini kita kalamullah yang makhluk. Di Quran ni mana? Quran bukan suara Allah. Jibril bukan dengar daripada Allah. Allah cipta suara, Jibril dengar, kemudian Jibril sampaikan kepada Nabi SAW. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah bercakap dengan Musa macam mana? Allah cipta suara. Orang tanya dari mana? Allah cipta suara letak kat mana? Ada kata letak kat udara, cipta suara kat pokok, cipta suara pada arah depan dan macam-macam. Sebab apa? Tak nak kata Allah SWT itu memiliki sifat seperti makhluk. Jadi mereka yang berpahaman begitu, mereka kata, ketika sifat kalam kamu tolak habis-habisan. Sekarang kata kami tak ada dalil, sekarang ada dalil. Allah ciptakan rahman. Rahmat Allah cipta. Rahmat itu adalah sifat Allah. Mu'tazilah kata ini dalil bahawa sifat Allah tu tercipta adalah makhluk. Clear? Betul. Hadis ini kita fahamkan saja, hadis ini rahmat, sifat rahmah ada dua. Satu rahmat pada Allah, sifat Allah sejak pada azali hingga ke abadi, rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk.
Kemudian rahmat yang Allah limpahkan pada makhluk itu rahmat yang Allah cipta. Rahmat yang Allah cipta 1% diberikan di dunia, 99 akan diberikan di hari akhirat. Rahmat yang sampai, yang dapat dirasai oleh makhluk. Sudah tentulah rahmat Allah itu maha luas yang pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi rahmat yang Allah cipta untuk diberikan dan diedarkan sesama makhluk untuk mereka berkasih sayang satu sama lain. Rahmat Allah ciptakan dicampakkan pada hari akhirat, mereka sifat kasih sayang sesama makhluk akhirat, itulah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sifat Allah, rahmat yang ada pada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala merahmati siapa-siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki di kalangan hamba-Nya, itu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sifat rahmat tercipta yang diletakkan dalam perasaan manusia dan jin dan seluruh alam yang ada di dunia. Di hari akhirat kita makin berkasih sayang antara satu sama lain, kasih sayang kita pada keluarga, pada isteri, pada bidadari dan sebagainya akan dicampakkan 99 lagi ketika hari akhirat. Tu rahmat yang ada pada makhluk. Clear? Okey. Rahmat tu yang dicipta. Rahmat tu yang dicipta itu yang 99 dan 1 yang kita bincangkan tadi. Okey. Sifat rahmah dinafikan oleh siapa? Semua ahli kalam menafikan sifat rahmah. Dia kata Allah tak boleh. Allah mana ada belas kasih? Belas kasih artinya hati Tuhan terlembut. Rahmat dia lembut hati. Jadi mereka tak terima sifat rahmah. Secara ilmiah, secara praktikal, dia kata Allah tak ada sifat rahmah, Allah tak ada sifat mahabbah. Tapi secara praktikal, dia pun ajar anak, jangan gaduh-gaduh, Allah tak suka, Allah sayang orang baik. Tapi kalau dalam percakapan, dalam praktikal, mereka akan nak semua mengejar rahmat Allah, memohon rahmat Allah, memohon mahabbah Allah. Cuma secara ilmiah mereka kata rahmat yang kami maksudkan sebenarnya nak minta pahala, ya, bukan minta belas kasih. Mana ada Allah belas kasih? Kita minta pahala kepada Allah. Jadi rahmat ada yang menafikannya seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah, dan ditakwilkan oleh mazhab-mazhab yang tidak menafikan wujud sifat pada Allah, tapi mereka menafikan sifat-sifat yang berbentuk yang mereka anggap ada kekurangan. Antara sifat rahmah dikatakan kelembutan hati, satu benda yang tidak layak bagi Allah SWT. Jadi mereka kata maksud rahmah adalah Allah mahu memberi balasan baik. So apa? Semua sifat mesti ditakwilkan kepada 7 sifat atau 3 sifat atau 8 sifat yang mereka sabitkan dalam ilmu kalam. Jadi, kebanyakan sifat af'al atau semua sifat af'al boleh ditakwilkan pada sifat iradah. Sifat berbentuk perbuatan Allah, mereka kata kehendak Allah. Contohnya kalau Allah rahmat, artinya Allah nak bagi rahmat, Allah nak bagi pahala. Habis Allah cinta, Allah nak bagi pahala, Allah nak muliakan. Dia tak boleh kata Allah mencintai hambanya. Secara ilmiah, secara perbincangan ilmiah mereka. Tapi secara praktikal tak ada siapa yang mampu cakap begitu. Tak ada siapa yang menafikan rahmah. Macam mana nafikan sifat rahmah? Sedangkan sifat rahmah adalah sifat yang paling banyak Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Tiap-tiap surah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah Taubah. Betul? Tiap-tiap surah ada Bismillahirrahmanirrahim. Rahmah disebut 2 kali pada tiap-tiap awal surah. Kemudian surah dalam surah-surah Al-Quran Karim kena cek. Saya tak sempat buka buku satu lagi. Ada satu buku saya lupa cek. Dia sebutkan semua nama-nama Allah ni, dia di dalam kitab Asmaul Husna tu, dia letakkan berapa kali disebut dan kat mana dia kumpulkan. Macam kitab Nuntatul Naim atau Asmaul Husna disebutkan berapa kali. Saya tak sempat nak rujuk, saya terlupa, bukan tak sempat. Cek sekali tapi lupa nak rujuk. Tapi kalau nak tahu, ada kitab yang mencatat, yang menuliskan tentang berapa kali disebut sifat-sifat tersebut. Sifat yang paling banyak Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ada sifat rahmah.
Sebab itulah Allah SWT jadikan sifat ni sifat yang Allah yang paling utama. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tatkala Allah cerita macam mana cara Allah SWT menguasai dan mentadbir alam dan beristiwa di atas alam ini, Allah kata apa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah memilih nama Ar-Rahman. Itulah sifat utama Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana sifat utama ini dinafikan dan ditakwilkan pada sifat yang lebih, yang tidak sama levelnya dengan sifat rahmah, itu sifat iradah. Rahmah ni Allah sabitkan banyak ayat Quran, sifat iradah hanya disebutkan beberapa tempat dalam Al-Quran Al-Karim. Ada sifat Allah SWT, tapi berbanding dengan rahmah, rahmahlah yang paling banyak Allah SWT sabitkan. Rahmahlah sifat yang paling agung. Allah ceritakan Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Rahmahlah tatkala Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan, Allah kata sabaqar rahmati ghadabi. Aku dah catatkan bahawa rahmatku mendahului kemurkaanku. Semua ni sifat-sifat utama tiba-tiba dinafikan oleh ahli kalam. Maka pelajaran berkaitan dengan sifat-sifat begini tidak ditemukan, dibincangkan dengan banyak. Sebab apa? Nak bincang salah, nak nafikan salah, rasa tak kena. Jadi cukuplah nafikan sifat-sifat yang dapat tarik perhatian orang. Allah ke atas, Allah bertempat, Allah beranggota. Sifat-sifat ini dibicarakan. Sebenarnya yang penafian itu bukan berlaku pada sifat-sifat yang katakan tajsim saja, malah berlaku pada sifat rahmah, sifat ghadab, sifat mahabbah dan lain-lain lagi. Tak dibicarakan banyak sebab susah nak deny. Macam mana nak kata Allah tak rahmat sebagainya? Sebab itulah ilmu ini kita tahu bahawa mereka juga orang soleh, baik, ramai ulama ni tuan, dalam bab kita membincangkan bab ini, kita tak kata mereka jahat, tak. Mereka nak tanzihkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedang bincang tentang kefahaman yang keliru. Tapi dari segi kesalehan dalam ibadah, mungkin mereka pun soleh, mereka nak sampaikan. Tapi kita tentang betul atau salah. Kesalahan berpunca daripada apa? Berpunca daripada memahami agama dengan pahaman yang qasir, yang tidak menyeluruh, faham separuh. Memanglah Allah itu patut disucikan, maha suci Allah menyamai makhluk, namun beriman dengan apa yang Allah beritahu itu adalah lebih awal Allah sebut sebelum kita menafikan persamaan. Baik. Kita sambung satu hadis lagi insya-Allah. قال حدثنا أبو النعمان guru Bukhari Muhammad bin Al-Fadl. حدثنا حماد bin Zaid Al-Azdi, Muhammad bin Zaid bin Dirham Al-Azdi. Ini pun nama-nama utama. Muhammad bin Zaid antara nama-nama utama yang kalau kita jumpa kita kena hafal lah. Al-Azdi. An Asim Al-Ahwal, iaitu Asim bin Sulaiman Al-Ahwal. An Abi Uthman An-Nahdi, Abdurrahman bin Mul. An Usamah bin Zaid, daripada Usamah bin Zaid Al-Hibbu Ibn Al-Hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekasih Nabi, anak kepada kekasih Nabi, kesayangan Nabi. Usamah adalah cucu kesayangan Nabi, dipanggil Hibbu Rasulullah. Ayah dia Zaid bin Harithah, atau dulu dipanggil sebagai Zaid bin Muhammad. Sebelum Allah haramkan menisbahkan nama seorang kepada bapa angkat, Zaid dikenali sebagai Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Nabi tak ada anak lelaki, tapi ada anak angkat lelaki, Zaid bin Harithah. Tapi bila turun ayat Quran melarang memanggil seseorang dengan nama bapa angkatnya, wajib menisbahkan nama kepada nama bapanya, maka dia kenal sebagai Zaid bin Harithah. Jadi Zaid dan anaknya Usamah bin Zaid adalah kesayangan Nabi SAW, dipanggil sebagai Hibbu Rasulillah. Ayah dia pun Hibbu Rasulillah, anak dia pun Hibbu Rasulillah. Dan Nabi sangat rahmat dan concern dengan dua orang ni.
Zaid, ketika Usamah bin Zaid lahir dia gelap. Zaid ni orang Arab. Usamah bapa putih, anak gelap. Bila jalan orang kata betul ke anak dia ni? Jadi ada yang menuduh menafikan nasab. Orang bukan menafikan, merasa syak, merasa pelik. Kenapalah Zaid ni tak sama macam bapa dia? Sebab Usamah lahir daripada ibu hamba dia kulit warna kulit ni ambil warna mak dia. Tapi orang yang nampak pelik, betul ke anak dia? Betul ke anak dia? Mereka tak tuduh, tidak menafikan, tapi mereka rasa sangsi. Sampai bila satu hari ni mereka tidur tutup kepala pakai satu selimut, tutup sama-sama. Nampak kaki. Dua-dua tinggal kaki je, satu gelap satu putih. Datang orang Arab, orang tua-tua kata, kaki ni anak bapa ni. Dia nampak kaki, dia kenal. Dia kata ilmu baca kaki, bukan nak baca terik nasib. Nak tengok dia orang Arab, salah satu ilmu dia baca keturunan kabilah mana-mana tu melalui tapak kaki. Dia nampak tak? Dia tapak kaki ni, ini anak bapa ni. Nabi dengar tu, Nabi gembira, Nabi happy. Dia tengok Arab tu, Arab yang tahu tengok tentang tanda kaki, dia kata ni Usamah anak kepada Zaid. Mana kaki ni anak pada kaki ni. Jadi Nabi gembira, Nabi concern, happy lah. Sebab ada orang yang rasa kenapa dia hitam, ayah bapa dia putih. Jadi sebenarnya Usamah ni antara salah seorang daripada Nabi pergi buat haji tawada'. Bila buka pintu Kaabah, semua berebut, semua nak pergi. Nabi hanya benarkan 2 orang masuk dengan Nabi SAW masuk ke Kaabah. Nabi pilih siapa? Usamah bin Zaid dan Bilal bin Rabah. Dua-dua hamba, bekas hamba. Usamah ni anak hamba lah, anak mak dia hamba. Dan dia orang cucu angkat Nabi, tapi orang kenal sebagai anak hamba. Dan Bilal bin Rabah. Usamah merdeka sejak pada awal. Tapi sebabkan anak kepada hamba dah digelap. Jadi dua-dua gelap. Dua-dua muda. Usamah masih kanak-kanak, dan juga Bilal yang di usia remajanya masuk Kaabah. 2 orang ni. Sedangkan ada Abu Bakar, ada Umar, Uthman dan sebagainya. Dan kisah Usamah ni banyak. Kalau langkah eloknya, saya pun tengah kumpul sikit-sikit. Saya tak berapa rajin sangat. Semoga Allah SWT kurniakan kekuatan dan kerajinan. Saya kumpulkan sikit-sikit hadis Nabi, pesanan Nabi kepada kanak-kanak pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Antara nama yang saya letakkan hadis Nabi pada Usamah. Nabi kata, ya gulam samillah. Nabi kata kepada anak angkatnya. Nabi kata kepada Muaz bin Jabal. Nabi bercakap kepada Abdullah bin Mas'ud sebagai pesanan-pesanan kepada kanak-kanak ni, sebagai kita kumpulkan hadis ni untuk mak bapak hafal apa nak kena ajar pada anak-anak. Kan, kita dengan tengok apa yang Nabi ajar pada kanak-kanak, kita dapat tahu apakah pesanan yang sesuai untuk peringkat umur sedemikian. Saya masih lagi saya buat, betul bila laptop hilang. Saya pernah laptop hilang satu. Banyak saya cadang umur 40 tahun baru nak cetak lah sebahagian pada ni. Allah takdirkan hilang laptop dan tak simpan kat mana-mana. Bila hilang tu saya kata alhamdulillah. Mungkin ada lebih baik hilang, mungkin tak ikhlas sebagainya, sebab doa sebab ikhlas. Memanglah kita tulis ni macam-macam, ada maksud kita rasa macam ikhlas. Pada sama doa supaya benda tak ikhlas, supaya dia tak kekal pada kita. Semoga Allah SWT bila hilang tu dia hilang ada bawa kebaikan lah. Tapi ada catatan-catatan yang kita kumpulkan dulu masa rajin semua kali. Banyaklah tajuk-tajuk bila kita jumpa hadis sebab Al-Quran semua kali kita kumpulkan setempat. Nantilah nak tulis buku, kemudian syarahkan kemudian lah. Banyak tajuk juga. Bila dah hilang tu redha je lah. Antaranya ini berkaitan dengan pesanan Nabi terhadap kanak-kanak. Bila baca hadis, jumpa je hadis Usamah, jumpa je hadis Hasan, Husain dan sebagainya, keluarkan sebagai buatlah 40 hadis ke 100 hadis ke. Kan selalu ustaz-ustaz buat 100 hadis berkaitan dengan ni, 40 hadis macam tu lah. Tapi masa tu fikir nak tulis buku. bukan fikir pada peringkat awal tu semangat lah fikir buku, nanti nak baru nak fikir nak cetak. Syekh Muhammad Syekh
Abdul Bari bin Hamad Al-Ansari nasihatkan, kalian masih muda, tulis banyak-banyak tapi jangan cetak. Pesanan dia, nak cetak buku biarlah kamu tengok banyak kali sampai umur 40 tahun, kamu dah rasa ni dah check banyak kali, bukan 40 tahun tu cetak tu dah check selama muda, tulis, tengok balik, ulang balik, ajar dah banyak kali, dah kamu baru keluarkan. Nasihat itu nasihat yang bagus lah, yang menyebabkan kita kena tenang sikit. Tapi qadarullah, ada yang sebahagian daripada dikumpulkan tu hilang lah. Baik, balik semula ni. Qala, kata Usama bin Zaid, kunna indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idh ja'ahu rasulu ihda banatihi, ketika datang utusan salah seorang daripada anak baginda, iaitu wakil, ada orang anak Nabi kirimkan orang untuk datang jumpa Nabi SAW. Siapa dia? Anak Zainab. Tad'uhu ila ibniha fil mauti, panggil Nabi untuk tengok anak dia fil maut, anak dia sedang nazah, dekat dengan kematian. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, irji' fa akhbirha anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Balik semula, beritahu pada dia, beritahu pada anakku, dia beritahu pada Zainab, anna lillahi ma akhadha, Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah lah apa yang diambil, walahu ma'ata, dan baginya apa diberi. Anak yang dia ambil sekarang ni, dia yang bagi dulu. Allah yang bagi, Allah yang ambil semula. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan tiap-tiap sesuatu di sisi Allah ni ada waktu tempohnya. Allah bagi kita anak, Allah nak bagi berapa lama? Ada yang bagi sempat berapa bulan dah meninggal. Allah bagi dalam tempoh 3 tahun meninggal. Ada bagi 12 tahun meninggal. Ada bagi sampai umur dah graduate, duit pun dah habis banyak dah, hutang macam-macam kita untuk besarkan dia. Habis graduate tak sempat kerja lagi, tak sempat kahwin lagi, meninggal. Sedih ayah, sedih mak. Anak meninggal masa waktu-waktu tertentu. Jadi Allah bagi sesuatu bi ajal musamma, dengan tempoh yang tertentu. Famurha faltasbir wal tahtasib, maka perintahkan dia, hendaklah dia, aku perintahkan dia, famurha, perintahkan dia, aku perintahkan dia, hendaklah dia bersabar dan dia ihtisab, mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa'adat ilaihi rasul, kemudian utusan tadi pun balik jumpa dengan Zainab. Zainab maksudnya anak ni tengah nazak. Annaha aqsamat la ta'tiyannaha, fa'adat ilaihi rasul annaha aqsamat la ta'tiyannaha. Lepas dah pergi, balik semula. Dia kata Zainab bersumpah bahawa Nabi mesti datang. Artinya kalau Nabi tak datang, dia kena bayar kafarah sumpah lah. Itu betul-betul kena tunaikan. Maka Nabi membangun. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bangun. Wa qama ma'ahu Sa'd bin Ubadah, dan bangun bersamanya Sa'd bin Ubadah wa Mu'adz bin Jabal, begitu Amr bin Jabal. Fadufi'a as-sabiyyu ilaihi wa nafsuhu taqa'a ka'annaha fi shan. Diserahkan kepadanya bayi tadi, dan nafas dia masih lagi, dia tarik nafas, taqaqa, bunyi suara ka'annaha fi shan, macam ada bunyi suara macam suara pedang macam bunyi pedang yang suara pedang lah yang diasah begitu. Nabi nampak cucu dia macam tu. Fafadat ainah, maka mengalirlah kedua air mata, mengalir air mata daripada kedua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi menangis keluar air mata,
Faqala lahu Sa'ad bin Ubadah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma hadha?" Ya Rasulullah, kenapa ni? Sa'ad kata, Sa'ad faham kalau orang meninggal mana boleh menangis. Nabi kan pernah larang menangis, jangan menangis. Sa'ad tanya, "Ma hadha ya Rasulullah?" Nabi kan maksum. Dia bukan tanya persoalkan nak kutuk ngata Nabi tak, sebab Nabi maksum. Tapi dia tahu tak boleh menangis. Tak boleh nangis. Sekarang Nabi menangis tengok cucu dia dalam keadaan nazak. Qala, Nabi berkata, "Hadhihi rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi ibadihi wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama." Ini adalah rahmat, sifat rahmat. Allah ciptakan dalam hati hamba-hambanya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merahmati hamba-hambanya yang merahmati sesama mereka. Okey. Jadi menangis Nabi tadi, menangis rahmah, boleh tak? Mak kita meninggal, kita menangis, boleh? Boleh. Siapa kata tak boleh? Yang tak boleh adalah meratap, tidak redha. Tapi dengan rahmah, rahmah, kita nampak dia sakit, rahmah pada anak, rahmah pada orang tua, rahmah pada kawan, kesiankan dia, boleh tak? Boleh menangis. Bukan tidak redha, tapi rahmah, kesiankan orang yang kita kasihi. Merahmati, menangis kerana rahmat dibenarkan dalam syarak. Tidak termasuk dalam larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meratapi, tidak meredai qada dan qadar, menangis, menjerit, meratap, itulah yang dilarang oleh syarak. Syarah panjang tentang makna hadis dan sebagainya, saya rasa cukuplah untuk kita syarah secara ringkas. Cuma kaitannya kat mana? Kedua-dua hadis ini sebut cerita tentang rahmat Allah dan juga rahmat hamba. Pertama, Allah tak merahmati orang-orang yang tidak merahmati manusia. Sekarang ni Allah kata ini adalah rahmat yang Allah campakkan dalam hati manusia, dan Allah tidak merahmati orang-orang yang tidak merahmati sesama mereka. Jadi rahmah disabitkan pada Allah, disabitkan pada makhluk, kedua-duanya sabit. Bila sabit secara dua sifat, sabit pada Allah, sifat pada makhluk, tidak boleh kita nafikan sifat itu daripada Allah atas alasan ada persamaan, tapi kita isbatkan kedua-duanya dengan selayaknya. Rahmat Allah selayaknya bagi Allah, rahmat hamba selayaknya bagi hamba. Jadi kiaskan pada sifat yang lain. Allah beristiwa, hamba beristiwa. Istiwa Allah tak sama dengan makhluk. Istiwa Allah selayaknya baginya, istiwa makhluk selayaknya bagi makhluk. Raja bersemayam, semayamlah. Allah istiwa adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengar selayaknya bagi Allah. Makhluk mendengar selayaknya bagi makhluk. Makhluk antara makhluk berbeza. Binatang mendengar, ada binatang yang tajam pendengarannya, ada binatang yang tak dengar apa-apa, dia buta. Dia mata dia yang tajam, tak dengar apa-apa. Ada binatang yang tak nampak apa-apa, tapi diri dia yang tajam, diri rasa dia tajam, macam-macam. Jadi tahap ketajaman, kekuatan sifat itu bergantung kepada pemiliknya. Allah, jadi kalau sabit bagi Allah, apa saja Allah beritahu, kita beriman, kita tidak menolak sifat tersebut hanya atas alasan ada sifat itu pada makhluk. Jadi kita mengisbatkan apa yang Allah isbatkan, menafikan apa yang Allah nafikan. Kalau ada apa yang kita isbatkan, sifat tersebut ada syubhah dalam kepala kita bahawa sama makhluk, katakan sifat Allah tak sama sifat makhluk. Allah nafikan persamaan, bukan menafikan sifat. Allah kata laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah menafikan persamaan, Allah bukan menafikan sifat. Jadi kita sifat Allah tak sama sifat makhluk, bukan Allah tak ada sifat. Bila Allah beritahu semua sifat, tiba-tiba makhluk ada sifat tu, Allah pula tarik sifat daripada Allah, mana boleh tahu nafikan daripada Allah. Ini cara yang tidak benar. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan apa sebelum kita tutup insya-Allah? Silakan. Bila kita macam menafikan, tak percaya dengan perkataan dalam Quran kata Allah di langit gambar tu, adakah dia masuk dalam kategori tak beriman dengan Quran? Kalau kita tak percaya kepada sifat-sifat Allah sendiri, sebab tu kita tengok mereka ini tak percaya sebab apa?
Tak percaya sebab dia percaya, dia kata takkan Quran tak betul, kufur lah. Tak percaya kerana kata dia lebih tahu daripada Quran, kufur. Quran tak betul, dia betul. Tapi kebanyakan ahli bid'ah yang buat bid'ah, mereka bukan menolak Al-Quran, tetapi mereka tak percaya dengan takwil. Percaya dengan takwil. Mereka kata takkanlah Quran salah. Jadi mereka nak kata Quran betul lah dengan takwil. Sebab yang dia kata mustahil Allah itu ada tempat, contoh. Dia letak kat kepala dia dah. Jadi bila Allah kata Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, aamintum man fis sama', Allah kata yakhshawna rabbahum min fawqihim, dan juga ayat-ayat yang lain atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang kata Allah sebut macam tu, tapi mustahil lah Quran ni salah. Sebab mereka dah yakin yang betulnya adalah Allah tak bertempat, jadikan sebagai satu asas dasar tersebut, dan mereka faham kalau kata sabitkan Allah di atas artinya Allah bertempat. Jangan cara pemahaman mereka, akhirnya mereka mentakwilkan. Mereka mentakwilkan dengan tujuan kata Quran mesti betul, takkan Quran salah. Clear? Tujuan mereka mentakwilkan bahawa Quran mesti betul. Cuma sebab tu kita dalam bab perbezaan antara kita ahli sunnah wal jamaah dengan ahli bid'ah bukan pada tidak merujuk Quran. Mereka pun rujuk Quran, mereka pun rujuk sunnah. Tapi kita mendahulukan Al-Quran dan As-Sunnah. Cara macam mana? Rujuk pada generasi awal. Begitulah cara mereka faham. Mereka mendahulukan Al-Quran, Quran dan Sunnah, dan itulah cara pemahaman salafus salih. Sebab tu bila mereka takwilkan, sebab mereka nak tanzihkan Allah, nak kata Quran ni betul, kita tak ada kata kafir. Itu maksud takwil. Tapi kalau tengok pada ayat Allah sebut jelas-jelas tak terima, kadang-kadang macam geram ni kan. Allah dah sebut jelas-jelas, kadang-kadang geram juga. Tahan geram tu. Betul kata Ibn Taimiyah rahimahullah, kalau aku yang kata macam tu aku kafir. Tapi korang tak faham, semoga Allah ampunkan kalian. Kalian tak kafir, kalian tolak buat takwil. Tapi Ibn Taimiyah kata kalau aku yang nafikan sifat tersebut, yang aku tahu jelas Allah sebut, kafir. Maksudnya lebih mendahulukan apa yang aku faham daripada Al-Quran Al-Karim. Sebab tu Ibn Taimiyah rahimahullah, kita faham manhaj salaf tidak menjadikan kita mentakfirkan orang. Kita faham, kita pun faham bahawa yang mana betul, yang mana salah, begitu keadaannya. Orang yang mentakwilkan, tidak menerima, bukan sebab mereka tolak Al-Quran dan hadis secara terus terang, dan bukan itu tujuan mereka. Tujuan mereka pada asalnya mentanzihkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka memang nak tolak Quran, memanglah kafir lah. Kalau mereka memang nak tolak Al-Quran, kafir. Sebab itulah golongan Syiah, sebahagian ulama hukumkan kafir sebab memang nampak mereka tolak Quran, sehingga mereka tuduh Abu Bakar bakar banyak Quran tu sebab ayat Quran lain dia bakar sekali. Ni tinggal ayat ni, tak cukup ayat ni. Ada mushaf Fatimah lebih banyak lagi. Kenapa sebahagian ulama kafirkan Syiah? Sebab dia kafirkan sahabat. Kalau sahabat dah kafir, macam mana nak dapat hadis? Tak ada hadis lah. Tapi mereka ada juga hadis. Cipta hadis ke, ambil hadis ni, tukar sanad, tukar nama perawi. Macam mana tukar? Semua sahabat kafir. Maka wujudlah mazhab, wujudlah imam-imam tersebut. Jadi mereka reka sanad sampai pada imam tu. Mereka terpaksa cipta cara pemahaman baru. Lepas tu sebagai ulama yang mengkafirkan Syiah, sebagian kata tak. Yang buat macam tu pun yang buat je, yang pengikut ramai-ramai ni ikut je. Yang buat, yang ramai ikut belakang ni ikut sebab lahir kat situ, pun tak belajar dan sebagainya. Sebagian ada kat mana-mana sekalipun ada orang belajar, ada orang tak belajar. Sebab ada yang kata ada yang mengkafirkan ulama mereka, orang awam tidak kafirkan. Ada yang kata tidak kafirkan kecuali kita tahu dia betul-betul nak tolak Quran dan sunnah atau memang tak terima. Itulah asalnya, Asalnya kita tidak mengkafirkan siapa sekalipun kecuali kita tahu bahawa dia memang tolak Quran dan sunnah. Dia faham berbeza pun kita tak kafirkan lagi. Sebab itulah kita perlu iqamatul hujjah, kena tegang pada dia, dan sebab kena faham betul-betul dia punya ni semua sekali, sehingga kita yakin dia ni bukan tak faham ni, dia memang tolak Quran ni. Masa tu barulah orang yang siapa yang yang berautoriti boleh mengeluarkan kenyataan bahawa si fulan kufur kerana sebab demikian dan demikian. Itu pun takfir ini dia melibatkan banyak perkara. Sebab itulah dalam pembelajaran letakkan pelajaran lah sekali. Kalau nak belajar sekalipun kita buat dah rakhas, orang dah lama belajar, bolehlah kita terangkan tentang stesen yang perlu dilalui.
Tapi kita tak galakkan untuk perbincangan bab tahzir, takfir dan sebagainya diletakkan pada awal permulaan pembelajaran. Mesti kena kita fahamkan dulu al-uzur bil jahal, kadar mana sebagainya, barulah kita cerita tentang takfir di akhir sekali. Sekarang ni kita lebih pada bina iman, bina kefahaman dan asas, itu lebih utama dan aula. Wallahu ta'ala alam. Kalau tak dengar. Di Oman, okey, Ibadiyah. Ibadiyah adalah salah satu mazhab Khawarij. Ibadiyah salah satu mazhab Khawarij. Namun Ibadiyah yang ada di Yaman dah banyak berlaku pembetulan yang dibuat. Jadi kita nak kata dia adakah sama macam Ibadiyah yang awal sebagainya, itu berlaku sedikit. Kita kena cek mereka bermazhab Ibadiyah, tapi banyak pembetulan terbuat dekat dengan mazhab Syafi'i. Pembetulan dalam sekali yang oleh ulama mereka, kemudian mana berlaku islah dalam berlaku di kalangan ulama-ulama negeri Oman yang mengislahkan. Jadi banyak perkara dalam Ibadiyah di Oman sekarang tidak sama seperti Ibadiyah dahulu. Ibadiyah ni Khawarij, tapi sekarang Oman dah jadi kerajaan yang tersendiri. Jadi mereka kekal menerima sebahagian daripada bid'ah-bid'ah dalam akidah golongan Khawarij, namun sifat Khawarij yang asal tu banyak berubah. Sebab tu kita tidak mengkafirkan orang Oman, tidak disebutkan Oman sebagai, tak, kita jadikan mereka ahli sunnah yang umum, gitulah. Namun dari segi perbincangan yang lebih detail, ada kesalahan akidah tertentu berkait rapat dengan syubhat Khawarij masih kekal, namun banyak islah yang dilakukan. Tak syak lagi ulama Yaman banyak bekerja, ulama Oman banyak bekerja mengembalikan fahaman Ibadiyah di Oman tu kepada sunnah. Memang sangat dekatlah dibuat oleh ulama-ulama Oman. Dan kita yakin bahawa mereka ulama-ulama di sana termasuk saya tak tahu mufti sekarang, tapi mufti sebelumnya tengok bacaannya memang nampak dia nak islahkan. Dia mana alhamdulillah itu yang berlaku. Dan sebab itu mereka tidaklah bersifat seperti sifat Khawarij yang kita kenal. Wallahu ta'ala alam. Tapi mazhab yang dipegang tu mazhab Ibadiyah, mazhab yang salah. Tapi berlaku islah dari sebahagian pada ulama sana. Kalau orang tanya pandangan Ibadiyah ni, Khawarij tak salah lah. Yang mereka islahkan tu satu kebaikan untuk mereka. Kalau mereka betul-betul islah pun mengakuilah ahli sunnah, senang. Senang mengakuilah sebagai sunnah. Wallahu ta'ala alam. Sebab Khawarij pun mengaku diri mereka sunnah. Khawarij mengaku diri mereka sebagai sunnah, tapi maksudnya mengakulah sunnah macam orang lain. Jadi mazhab sekarang yang mengaku sunnah siapa? Asy'ariyah mengaku sunnah, Maturidah mengaku sunnah, Wahabiyah Salafiyah mengaku sebagai sunnah, Ibadiyah pun mengaku sebagai sunnah. Jadi macam mana? Yang mana satu betul? Yang betul yang bawa sunnah. Yang bawa dalil Quran dan as-sunnah. Declare ni masing-masing boleh declare, tapi kita nak dalil. Penamaan ni penting untuk kenal, tetapi hakikatnya kita dihukum oleh Allah berdasarkan kepada sejauh mana kita ikut pada dalil dan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya lebih cenderung di mana-mana sekalipun di masyarakat kita tak nak pisahkan diri daripada masyarakat, hidup bersama, dakwah bersama. Yakin masyarakat kita sebenarnya lebih kepada masalah-masalah detail begini mereka tak pernah dengar, tak pernah lalu, tak pernah tahu. Jadi mereka awam macam kita dahulu. Kita cuma tahu bab ni sikit, lebih sikit. Mungkin bab lain mereka lebih sebagainya. Jadi hidup bersama, berdakwah dan menyampaikan dan mengislahkan itu lebih baik. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.